Destar merupakan hiasan kepala orang Melayu pada suatu ketika dahulu. Ia mempunyai nilai estetika yang tinggi dan falsafah yang amat luas. Ini dicatatkan dalam kitab Sulalatus Salatin karangan Tun Sri Lana. Ia menceritakan kisah berkenaan Raja Muhammad, anak Sultan Mahmud Shah, dan Tun Besar, anak Bendara Paduka Diraja Tun Perak. Pada satu hari, Raja Muhammad bersiar-siar dengan jejawatnya dengan menaiki kuda. Hingga melewati pada satu kawasan. Kebetulan, Tun Besar sedang bermain sepak raga bersama beberapa orang rakannya. Namun malangnya, bola yang ditimang oleh Tun Besar terkena kepala Tun Muhammad hingga terjatuh destar ke tanah. "Cih!" kata Raja Muhammad. "Jatuh destarku oleh Tun Besar." Tak bertanggung, Raja Muhammad pun turun dan menikam hingga ke belikat. Maka matilah Tun Besar ketika itu juga. Kisah Raja Muhammad membunuh Tun Besar, ramai yang menganggap tindakannya zalim. Beliau sanggup membunuh hanya disebabkan bola sepak raga yang ditendang oleh Tun Besar terkena kepalanya sehingga jatuh destannya ke tanah. Balik tindakan Raja Muhammad, ada maksud tersirat. Di zaman itu, destar yang dipakai oleh pemerintah dan ahli keluarganya ibarat maruah sebuah kerajaan. Ianya dimuliakan sama seperti bendera ataupun panji. Bagaimana bendera sebuah kerajaan jatuh ke tanah, dipijak, dibakar atau dihina. Begitulah perasaannya ketika itu. Di antara jenis-jenis destar ala Melayu adalah tanjak, tengkolok, ketam dan yang terakhir semutar. Tanjak ni dia mempunyai 3 bahagian yang utama. Yang pertama, tapak. Yang kedua, simpulan. Yang ketiga adalah karangan ataupun sekarang ni dipanggil sebagai solek. Jika tidak satu destar itu tidak mencukupi ketiga-tiga bahagian ini, maka dia tidak boleh dipanggil sebagai tanjak. Dia mungkin boleh jatuh kepada kategori jenis-jenis destar yang lain. Contoh, kita lihat destar yang berjenis getam. Kita lihat dia ada tapak dan dia ada karangan, tetapi dia tidak ada simpulan. Maka dia tidak boleh diletakkan di bawah kategori destar yang berjenis tanjak. Jadi antara tiga-tiga bahagian itu, apa yang signifikan ataupun simbolik kepada kehidupan alam Melayu ni? Okey, tapak dia merujuk kepada langkah yang pertama. Okey. Manakala simpulan adalah berkaitan dengan ikatan ataupun asal usul ataupun keturunan. Dan karangan merujuk kepada kalau kita lihat sebagai
tanah atau daerah, sifat, pangkat ataupun taraf, hiasan diri ataupun identiti. Kalau kita lihat, kalau kita tengok pelbagai banyak jenis-jenis tanjak ni, semuanya ada dia punya karakter dan ada dia punya tujuan-tujuan dan kegunaan yang tertentu. Okey. Kalau kita lihat pada simpulan, mengapa alam Melayu ni dia sangat sensitif dengan tanjak yang boleh laras? Sebab tanjak ni dia merujuk kepada ikatan, yang mana kalau kita lihat, kalau kain dasar tu, kain tu kiri dan kanan melambangkan lelaki dan perempuan, yang mana diikat, disimpul dengan satu ikatan yang kukuh, untuk barulah dia boleh jadi sebuah merujuk kepada satu ikatan perkahwinan yang kukuh dan teguh. Tanjak adalah kebiasaan digunakan oleh pesilat. Jenis-jenis tanjak haruslah sesuai mengikut penggunaan, kesesuaian dan keselesaan. Contoh sesuai untuk kita bersilat dan sesuai juga untuk dalam majlis adat istiadat. Tanjak ada 3 cara kegunaan dia, cara pakai dia ada 3. Satu di sisi, kedua di belakang, dan yang ketiga di depan. Jadi korang perlu tahu kegunaan setiap sisi-sisi simpulan ni, nak digunakan di mana, nak letakkan di mana. Jangan salah letak pula simpulan nanti, masalah akan datang. Korang yang kat luar tu nak pakai tanjak, perlu tahu cara adab dan adat dia. Kalau kata kita nak pergi majlis, kita tak boleh pakai simpulan ni di belakang. Sebab simpulan di belakang ni adalah untuk berperang. Takkan kau pergi majlis nak berperang dengan tuan rumah. Akal mana akal? Okey, yang kedua, bila pakai simpulan yang di sebelah kanan ni adalah untuk dalam majlis. Jadi bila pergi majlis, kau pakai simpulan ni di sebelah kanan. Tanjak ni, simpulan tanjak ni atas telinga kanan. Yang ketiga, ada orang pakai tanjak ni datang majlis, simpulan ni kat depan. Sebenarnya simpulan kat depan ni adalah untuk orang-orang yang menari, kebudayaan. Itu gunakan simpulan di hadapan ni. Jadi korang kalau nak yang kat luar tu, yang geng-geng muda ni nak pakai tanjak ni, kenalah tahu cara dengan adab dia. Kalau tak nanti sampai ke cucu nanti korang semua tak tahu cara adab pakai tanjak. Tanjak ni ada tanjak warisan, ada tanjak rekaan baru. Tanjak warisan ni dah wujud sejak zaman dulu lagi. Tanjak rekaan baru zaman sekarang dibuat. Beza antara dua jenis tanjak ni, tanjak warisan ni semua ada maksud dia, ada cerita, ada peristiwa masing-masing. Tanjak rekaan baru pula dibuat untuk suka-suka, sekadar nak lain daripada yang lain. Memang kadang-kadang tanjak rekaan baru ni digubah bentuk dulu, baru diberi nama. Tanjak rekaan baru tak ada nilai estetika. Dia tidak merekodkan cara kehidupan orang zaman dahulu dan juga tidak merekodkan peristiwa-peristiwa penting sebagai rujukan sejarah. Jadi, apabila banyak sangat tanjak rekaan baru dicipta, masyarakat akan keliru yang mana satu tanjak warisan, yang mana satu tanjak rekaan baru. Apabila masyarakat mula keliru, jati diri bangsa Melayu itu akan mula hilang kerana mereka tidak dapat menjejak di mana asal usul mereka sendiri. Satu lagi masalah ialah wujudnya tanjak boleh laras. Jenis-jenis tanjak seperti ini
kebanyakannya dijual ataupun disewakan oleh butik-butik pengantin. Ianya dibuat secara besar-besaran oleh pengusaha warga asing, iaitu warga Bangladesh dan warga Pakistan. Tak ramai yang tahu, sebenarnya tanjak jenis pulih laras ini telah wujud sejak tahun 50-an lagi. Ianya dicipta oleh seorang pengarah seni berbangsa India bernama J.S. Anthony. Ianya bertujuan untuk menjimatkan kos penggambaran filem. Ini kerana ianya boleh dipakai oleh ramai pelakon. Tapi pada zaman itu, tanjak jenis ini tidak digunakan di luar set penggambaran filem. Getam merupakan salah satu pakaian penutup kepala bangsa Melayu selain daripada tanjak. Namun, getam mempunyai ciri-ciri tersendiri selari dengan maksud getam itu. Maksud getam merupakan penutup, iaitu menutup sebuah bekas. Oleh demikian, getam perlulah menutup sekeliling kepala, termasuklah di atas kepala. Getam dari segi pembuatannya hampir serupa dengan tanjak menggunakan kain segitiga. Namun dari segi tapaknya, getam menggunakan lipatan yang dipanggil sebagai biru-biru. Getam adalah sempena daripada penutup yang bermaksud menutup sesuatu bekas yang dahulunya digunakan untuk menutup bekas makanan, tempayan. Jadi daripada situ kita lihat bahawa sifat getam ini adalah menutup daripada apa yang terkandung dalam sesuatu bekas. Jadi itu peranan getam. Sebab itu seperti saya katakan tadi, sifat getam itu sendiri perlulah menutup kepala sekeliling dan juga di atas. Seperti yang dinyatakan tadi, getam itu adalah penutup. Jadi untuk membuat satu getam, kita perlu mengambil kira dua ciri ini. Pertama, terdapat jenis getam yang menutup keseluruhan kepala di bahagian atas. Dan satu lagi, terdapat juga jenis getam yang menutup hanya 2/3 sahaja bahagian kepala di atas. Baik, sekarang saya akan terangkan beberapa jenis getam. Getam yang biasa digunakan atau yang popular digunakan. Biasa kita lihat. Antaranya ialah getam budu. Getam budu ni daripada Kelantan. Ramai yang memakai getam budu ni, khususnya kerabat-kerabat diraja, sultan sendiri yang memakai getam budu ni. Budu itu sendiri kita tahu adalah sejenis makanan daripada Kelantan dan baunya kurang menyenangkan. Jadi getam ini diguna untuk menutup budu tersebut, menghalang baunya daripada tersebar. Jadi relevannya di sini ialah penggunaan getam budu ialah digunakan untuk menutup rahsia atau aib seseorang. Lain pula dengan getam bunga padi. Getam bunga padi, kita selalu lihat bunga padi itu digunakan dalam jatah-jatah negeri. Jadi kaitannya ialah getam bunga padi ini untuk menyimpan rahsia-rahsia kerajaan. Selain daripada itu, kita juga mempunyai getam sarang tebuan. Sarang tebuan ni macam kita tahu ianya berbentuk menutup, dan di dalam sarang tebuan itu mempunyai tebuan itu sendiri. Jadi kaitannya ialah getam sarang tebuan ini iaitu bagi menutup rahsia-rahsia ketenteraan. Selain daripada itu, kita juga mempunyai getam bertangkai. Bertangkai bermaksud pemegang. Dan di bahagian atas getam bertangkai ini agak terbuka sedikit berbanding dengan getam-getam yang saya sebut tadi. Getam bertangkai ini digunakan oleh mereka yang mempunyai hutang. Dan selalunya orang yang memakai getam bertangkai ini adalah seorang hamba. Dan satu lagi getam yang menarik iaitu getam bertanduk. Tanduk ni, kalau kita lihat, ia mewakili sesuatu yang ganas dan menakutkan. Getam bertanduk ini biasanya digunakan
sekiranya kita hendak memasuki hutan, ini merupakan salah satu petua. Bila kita masuk hutan, untuk kita mengelak daripada gangguan-gangguan makhluk halus. Satu lagi, kegunaan gentam bertanduk ini juga boleh digunakan kepada kanak-kanak kecil yang selalunya cakap seorang-seorang. Itu menunjukkan bahawa dia ni ada gangguan mistik. Unik kan gentam ni? Selepas apa yang telah saya sampaikan tadi, jadi kita perlulah sentiasa memelihara getam ini. Sebab kita dah tahu dah fungsi getam ni. Jangan kita rosakkan. Dan kita perlu pelihara warisan kita agar ianya tidak lapuk di hujan, lekang di panas. Orang Melayu mempunyai pelbagai hiasan kepala. Antaranya adalah tengkolok yang semakin dilupakan. Tengkolok boleh digunakan oleh lelaki dan perempuan. Namun kedua-duanya mempunyai perbezaan yang ketara dan tidak sama. Tengkolok perempuan lebih pada untuk menutup aurat, manakala tengkolok lelaki pula rekatnya lebih mudah dan ringkas. Ia tidak semestinya mempunyai simpul yang tertentu dan juga tidak semestinya berbentuk kain tiga segi. Tengkolok ataupun disebut sebagai imamah dalam bahasa Arab merupakan kain yang dililit ataupun diikat di atas kepala. Jadi, apa tujuan kita memakai tengkolok? Antaranya adalah untuk mengelakkan peluh daripada menitis masuk dalam mata, mengelakkan cahaya matahari dan juga untuk mengemaskan rambut. Tengkolok juga digunakan pada zaman dahulu untuk mengelakkan daripada dikesan oleh penjajah. Kenapa? Rambut yang panjang ketika itu dianggap sebagai penentang atau pemberontak, maka dimasukkan rambut ke dalam tengkolok, disimpan dengan kemas. Terakhir, tengkolok juga boleh digunakan sebagai senjata. Di antara jenis-jenis tengkolok yang masih wujud dan hampir pupus di alam Melayu ini ialah tengkolok sering, tengkolok bolang besar, tengkolok bangkang besar, tengkolok kelepai dan tengkolok sirip belakang. Tengkolok sering. Tengkolok ini pernah digunakan oleh pengantin putera Perak suatu ketika dahulu. Tengkolok ini bertujuan untuk membezakan di antara pengantin dengan tetamu-tetamu yang hadir. Ini kerana tetamu yang hadir juga memakai tanjak-tanjak yang cantik-cantik. Selain daripada itu, tengkolok sering juga pernah dipakai oleh para pemain nobat suatu ketika dahulu. Bolang besar pula adalah tengkolok orang kebanyakan. Bentuknya biasa saja, tapi ia pernah digunakan oleh para pahlawan ketika menentang British suatu ketika dahulu. Ini kerana pada ketika itu, sesiapa yang berambut panjang dikira sebagai pemberontak kepada British. Disebabkan itulah, para pendekar yang memakai bolang besar ini menyembunyikan rambut mereka di dalam tengkolok ini. Tengkolok bangkang besar, seperti yang anda lihat yang saya pakai ini, selalunya dipakai oleh mereka yang keluar masuk hutan. Ini kerana petua orang dulu-dulu mengatakan bahawa untuk mengelakkan gangguan makhluk halus, perlu ada hiasan bertanduk di atas kepala. Selain itu, tengkolok ini juga memberi perlindungan di bahagian belakang kepala saya. Tengkolok kelepai. Tengkolok ini terkenal di kalangan orang Setoi. Tengkolok ini mempunyai berlebihan kain di sebelah sisinya. Digunakan untuk menghalang cahaya matahari dan untuk mengelap peluh. Seperti juga namanya, kelepai yang bermaksud tergantung ke bawah seperti bendera yang tidak berkibar. Tengkolok sirip belakang. Tengkolok ini biasanya dipakai oleh para nelayan dan mereka yang bekerja di tengah laut. Mereka bentuk tengkolok ini dipengaruhi oleh cara pekerjaan mereka. Bentuk tengkolok ini ialah mempunyai sirip di atas dan ekor di belakang. Selalunya para nelayan akan menarik ekor di belakang mereka supaya tengkolok ini senang terbuka dan terurai sebelum para nelayan ini terjun masuk ke dalam laut. Selain itu, kegunaan ekor belakang mereka ni ialah digunakan untuk mengelap peluh ataupun nak tutup hidung dan mulut. Tengkolok adalah warisan.
ramai yang tidak sedar akan kepentingannya. Tengkolok ini sebenarnya menyimpan rekod akan gaya hidup, pekerjaan, lokasi dan sejarah orang lama. Bagi saya, warisan itu perlu dipelihara untuk generasi akan datang. Tengkolok wanita ni dia berfungsi sebagai perhiasan kepala. Okey, kain dia ni wajib menutup telinga dan rambut. Tengkolok wanita terbagi kepada 5 jenis. Dia ada suri, ada bulang, ada siput, ada segulung dan kerudung. Antara jenis-jenis tengkolok perempuan yang masih wujud, salah satunya adalah tengkolok suri. Tengkolok suri ni biasanya dipakai oleh seorang ketua kumpulan. Dia daripada sehelai kain yang dipilin ataupun dipintal dan dililit di sekeliling kepala sebagai hiasan kepala. Lagi banyak pintalan menunjukkan semakin tinggi jawatan wanita tersebut. Yang seterusnya adalah tengkolok bulang. Tengkolok bulang ni diperbuat daripada sehelai kain yang berbentuk silinder pendek dan ia mempunyai lipatan asas bengkung yang besar dan dililit di sekeliling kepala. Tengkolok bulang ni biasanya dipakai oleh anak dara, janda dan oleh wanita yang belum berkahwin. Pemakaian bulang memberi isyarat yang mereka adalah wanita yang lasak, yang boleh bersilat dan sedia untuk diajak berperang. Seterusnya adalah tengkolok siput. Tengkolok siput ni diperbuat daripada sehelai kain yang dibentuk seakan cengkerang siput. Cengkerang siput ni dipakai ke arah kanan telinga atau di belakang yang seakan sanggul. Jadi pemakai tengkolok siput ni sebenarnya memberi isyarat yang wanita itu berada dalam keadaan tidak sihat dan tidak boleh bekerja berat. Contohnya wanita yang mengandung. Oleh itu tugas-tugas berat di dapur tidak diserahkan kepada mereka. Tengkolok segulung. Tengkolok segulung adalah sejenis tengkolok yang sering dipakai oleh wanita untuk memudahkan mereka membuat kerja. Ada sesetengah tempat memanggilnya sebagai setelapak ataupun telepuk. Jenis ini masih banyak dipakai oleh perempuan di kawasan kampung ataupun pedalaman. Tengkolok yang terakhir adalah tengkolok kerudung. Zaman sekarang dipanggil sebagai tudung. Zaman dahulu, kerudung ni dipakai oleh pengantin perempuan. Ianya juga dipakai ketika menghadiri majlis adat istiadat. Kerudung ni mempunyai sifat lebih sopan dan tidak terlalu menyerlah. Ianya juga sesuai dipakai oleh wanita yang pergi belajar dan yang mengajar. Ada sesetengah tengkolok perempuan mempunyai bahagian lebihan kain yang dipanggil sebagai sipu-sipu. Sipu-sipu ni digunakan untuk menutup muka. Semuta adalah hiasan kepala ataupun desta yang menggunakan selai kain yang dililitkan di kepala pemakai. Selai kain ni, dia contoh dia lagu ni lah. Kalau kita buka kain ni, kita pakat tengok. Kain ni, kain yang tidak berjahit. Jadi selai kain lebih kurang panjang dalam sedepa ataupun orang dulu dia pakai welder. Sama ada kain tu dilipat comel ataupun dikecikkan dan dililit di bahagian kepala lah. Ada ekor menjulur ke bawah. Dan kalau ke atas ni dia panggil pucuk. Dan ada juga semuta. Kalau kita pakai, tak ada pucuk. Semuta yang biasa dipakai oleh orang tua-tua yang tidak mempunyai ekor ataupun pucuk. Itu adalah sebagai tanda si pemakai adalah golongan-golongan yang lebih berumur.
Dan falsafah di sebalik pemakaian pula adalah untuk mengikat nafsu dan juga menahan diri si pemakai daripada melakukan sesuatu perkara yang melampaui batas. Ada beberapa jenis smuta yang boleh menunjukkan status si pemakai, sama ada ia ketua ataupun orang bawahan. Pemakaian smuta ini boleh menunjukkan perbezaan antara taraf-taraf si pemakai bergantung yang pertama panjang ataupun pendek ekor ataupun pucuk. Makin panjang ekor ataupun makin tinggi pucuk menunjukkan status yang lebih tinggi, sama ada dia ketua ya ataupun lebih senior. Manakala ada juga ikatan smuta yang khasnya digunakan untuk golongan ketua sahaja. Tujuan dia banyak. Tujuan dia sama ada kita nak buat ngelak peluh. Kalau kita pakai smuta ada di bahagian ekor hok lebih tu, kita boleh guna ekor dia tu sebagai lak peluh. Ketika kita buat kerja ataupun ketika kita letih ke nak menyandar berehat sebentar, kita guna kain tu untuk ngelak peluh. Ada lagi ketika kita kerja di tengah panah, smuta tu lah ada lebih ekor dia tu kita guna untuk tutup di bahagian becah matahari. Tak sewi becah sangat, kita tutup bahagian satu bahagian supaya tidak direct dengan matahari. Orang patah dia akan pakai ekor dia ni melabuh di bahagian belakang dan diangkat sebahagian tutup di bahagian tekuk. Tu pun boleh menahan daripada kena cahaya matahari direct kepada tekuk ataupun smuta pemunggah garam. Kalau kita biasa dengar pemunggah garam ni lebih kain yang ada di atas tekuk digunakan untuk nyandar. Nyandar ni batai yang panjang duduk atas tekuk, bawah ni ialah garam. Jadi tidaklah nelah di bahagian belakang tekuk ni sebab batai kayu tu telah dilapis dengan selai kain daripada ekor smuta tu sendiri. Kalau kita naik ke bukit, masuk kebun, dia ada smuta orang bukit dengan gaya ikatan ekor dia ke bawah dan ada pucuk di bahagian atas. Kalau smuta orang sawah, dia smuta dia bertutup di bahagian atas supaya tidak kena direct matahari. Ada lagi smuta-smuta lain seperti smuta pemunggah garam, smuta pemungut madu, smuta hulu balang bersenung, ada smuta Raja Wali, Smuta kesum sejambak ataupun secekak adalah merujuk kepada pemakaian status, iaitu pemakai kesum sejambak ni adalah golongan-golongan ketua. Pak Dail Mekah ini seorang ulama daripada Patani yang terkenal dengan pemakaian smuta. Beliau selalu memakai smuta. Beliau selalunya akan mengijazahkan cara dan pemakaian smuta peribadi beliau ini kepada anak murid beliau yang khatam pengajian kitab yang tulis oleh beliau. Kepada ahli-ahli silat selalunya, kain smuta ini boleh digunakan sebagai senjata dalam kategori senjata cindai lah, senjata kain. Ya. Kita boleh menjerut, ya, boleh menangkap musuh, ya, kita boleh melibas dan sebagainya. Ikatan smuta burung Raja Wali, ya. Bahagian ekornya boleh ditarik menyebabkan ikatan smuta ni terlucut dan kainnya akan melibas kepada musuh. Missing MTV